dengan wawancara iaitu mengenai dengan permainan e-sport ini, dan alhamdulillah Wali, hari ini kita bawakan dua orang belia kita ni yang sangat meminati dalam permainan e-sport ini. Betul, ya. Siapa tidak suka dengan e-sport? Ya. Lebih-lebih lagi dengan pelbagai platform yang diadakan ya bagi para penggemarnya, bukan sahaja daripada konsol, betul, ya, malahan juga daripada perkomputeran, dan sehingga yang terbaru ya pada masa kini adalah menggunakan telefon bimbit dan juga sebagainya ya. Jadi alhamdulillah, apa kata kita perkenalkan tetamu undangan kita berada di sebelah kiri saya, iaitu Yang Mulia Muhammad Azizi Wardi bin Abu Bakar daripada Istiqamah Syndicate, betul ya? Istikharah. Istikharah. Itu dia, Istikharah Syndicate. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muhammad Nur Husaini bin Haji Ahmad juga daripada Istikharah Syndicate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Ya, apa yang dimaksudkan dengan Istikharah Syndicate ini? Mungkin sebagai mukadimah awal memberitahu kepada kita. Istikharah Syndicate ini berdasarkan nama Islam juga kami ambil. So kami membuat persetujuan daripada berdasarkan nama Islam lah semata. Baik, ya, jadi Istikharah Syndicate ini adalah nama kumpulan ya, nama kumpulan yang ditubuhkan. Yang ditubuhkan. Kalau boleh tahu ahli-ahlinya berapa orang? Masa ni kami ada mempunyai 56 orang ahli. Wow. 56 orang ahli. Luar biasa sekali ya. Ya. Jadi ingin mengetahui sejak bila ni meminati permainan e-sport ni? Kalau permainan e-sport dari Damit Belang sudah kami minatlah. Start kami bermain e-sport ni sudah kami basar. Lepas tu bila ada kejohanan atau pertandingan yang dibuat oleh DST Carnival, kami pun banyak mengikutilah. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi di hadapan kita ni, Intan, ada beberapa konsol ya untuk memainkan sukan e-sport ini. Kalau saya tidak tahu ni apa yang ada di depan ini. Jadi mungkin boleh diterangkan kepada kami apa yang ada di hadapan ini. Okey, semua yang di depan ni PlayStation yang dibuat oleh Sony. Sony dari sini, dari sebelah kanan saya, PlayStation 1 model lama, ini yang model baru. So pada tahun 2000 PlayStation 2 dibuat. Pada tahun 2006 PlayStation 3 dibuat. Lepas itu dalam 6 tahun lepas itu PS4 dibuat 2013-2012 macam tu. Jadi apa perbezaan di antara yang dari lama dan juga baru ni? Perbezaannya di antara mungkin dari segi spesifikasi lah. Dari segi spesifikasinya, daripada grafik yang tadi nampak, badan pun tadi nampak perbezaannya. Ya. Dari generasi lama sampai generasi baru itu. Grafik sama ia punya alat kawalannya. Nah, itu adalah antara perbezaannya ya. Jadi mungkin Husaini boleh menjawab ya, apa antara kelebihan PS5 ini? Betul lah, PS5 ya? Ya. Betul. Yang mana satu PS5 ni? Belum dikeluarkan. Belum ada dikeluarkan. Okey, rupanya. Tapi saya difahamkan PS5 ini kita ada fotonya. Mungkin kita boleh saksikan seketika di paparan kaca televisyen ya. PS5. Jadi bila ianya dirancang akan keluar ni? Ianya dirancang akan keluar pada bulan 11 ini, tahun 2020. Bulan 12 ini 11. Ya. Hanya tinggal beberapa bulan sahaja lagi ya. Ya. Perbezaan PS4 dengan PS5 ini nanti apa sahaja? Perbezaan PS4 dan juga PS5 ini seperti yang kita nampak, ianya berbeza dari segi fizikal. Ya. Yang mana kalau PS4 dia agak sedikit panjang ke belakang, kalau PS5 dia banyaknya yang berdiri. Dan dari segi color juga PS5 mungkin mempunyai satu warna. Satu warna. Mungkin mempunyai satu warna, iaitu berwarna putih. Baik, apa yang kita saksikan pada ketika ini adalah yang dimaksudkan dengan model PS5, PlayStation 5 ya, generasi kelima. Wah, kalau dilihat ya dari segi reka bentuknya memang sangat luar biasa dan juga berwarna putih ya. Jadi ini adalah controllernya ya. Controllernya.
Kontrolernya ini masih sama dengan yang lama ataupun macam mana? Controllernya yang saya kaji daripada Sony, controllernya lebih ringan daripada yang sebelum ini. Ringan pun memainkan peranan yang penting ni Intan. ringan. Ya, betul. Jadi ianya akan dilancarkan pada November 2020 ini. Ya. Jadi apakah jangkaan Biskita tentang PS5 ini? Jangkaan saya tentang PS5 ini, ianya akan mengeluarkan game-game generasi baru seperti FIFA 21. Bagi yang minati adventure pula boleh mendapatkan Resident Evil, Assassin's Creed dan juga lain-lain lah. Baik, untuk ramalan harga PS5 ini nanti dikeluarkan sekitar berapa? Mungkin boleh dikongsikan kepada kita? Saya ramalkan PS5 akan dikeluarkan dengan harga yang tinggi kerana Sony pun menyatakan PlayStation 5 tidak akan mengeluarkan harga murah. So dalam 1,002 ke atas lah. Wow, luar biasa sekali ya. Dan alhamdulillah juga permainan PS5 ini pastinya mendapat sambutan yang sangat ramai ya, bukan saja daripada kalangan kita ni, malahan juga seluruh dunia menanti-nantikannya akan pengeluarannya, dan beberapa games ya sudah pun ada dirilis ataupun dikongsikan kepada pengguna-penggunanya apa sahaja yang boleh dimainkan menerusi PS5 ini nanti ya. Jadi kalau menurut tuan sendirilah, macam mana perkembangan e-sport di negara kita Brunei Darussalam ini? Perkembangan e-sport di negara Brunei ini semakin hari semakin meningkat pulang, semakin baik. Pasal banyak tournament juga, daripada tournament PUBG Mobile, LOL, Mobile Legend, banyaknya daripada telefon bimbit lah. Masa ni e-sport kebanyakan di Brunei memakai telefon bimbit. Ya, jadi berbalik kepada PS5 ini, apakah antara kelebihan PS5 ke atas Xbox Series X? Jadi apakah perbezaan antara keduanya? Mungkin Husaini boleh menjawabnya. Kelebihan PS5 ke atas Xbox Series X sama juga dari segi bentuk, kerana Xbox Series X mempunyai badan yang sangat lebar dan PS5 mempunyai badan yang lebih slim. Dan mungkin dari baratnya PS5 lebih ringan berbanding Xbox Series X, dan juga sistem-sistem PS5 lebih canggih berbanding dengan Xbox Series X. Iya. Jadi ini antara koleksi koleksi Azizi mungkin? Ya, saya. Ya, okey. Jadi mungkin boleh dikongsikan ni usia berapa sebetulnya ni? Usia Azizi dan juga Husaini. Saya masa ni umur 20 tahun. 20 tahun dan Husaini? Sama juga 20. 20 tahun. Alhamdulillah ya. Minat dengan permainan e-sport ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, difahamkan juga ada sedikit lagi perkongsian mengenai dengan permainan games e-sport ini. Mungkin kita boleh sama-sama saksikan paparan klip video ini. Wah. Apa yang ditayangkan pada ketika ini ni? Ini yang masa ni ditayangkan trailer FIFA 21. Sama game yang terbaru untuk PS5 lah. Ini akan dirancang rilis semasa pengeluaran PS5 ini. Wah, kalau kita lihat ya dari segi grafik, animation memang sangat luar biasa sekali ya. Tapi kalau Wali sendiri kalau main PS ni apa selalunya yang sering guna? Kalau saya konsol jarang memainkan. Saya lebih kepada komputer. Ada yang suka e-sport menggunakan platform perkomputeran, PC. Ada yang suka dengan konsol seperti Xbox, PlayStation dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan konsol seperti Nintendo, Switch dan juga PS Vita dan sebagainya ya. Dan ada juga yang menggunakan telefon bimbit pada ketika ini. Jadi masing-masinglah memilih mana yang mereka lebih sukai ya. Ya, jadi Azizi dan juga Husaini apakah antara game-games PS5 yang akan pastinya menjadi rebutan lah ya apabila ia mula memasuki pasaran tempatan? Mungkin boleh dikongsikan sedikit. Ya, seperti yang saya katakan tadi, game-game seperti
game-game yang akan menjadi rebutan itu semuanya tertakluk kepada setiap individu kerana setiap individu mempunyai cita rasa yang berbeza. Betul. Betul. Sebagaimana bagi yang meminati bola boleh mendapatkan FIFA 21, bagi yang meminati game-game seperti adventure boleh mendapatkan seperti yang saya katakan tadi Assassin's Creed, dan juga bagi yang meminati game-game perlumbaan kereta boleh mendapatkan Gran Turismo yang terbaru yang akan dirilis nanti apabila semua 7. PlayStation 5 dikeluarkan. Baik. Baik, mungkin ada beberapa tips bagi mereka yang mahu menjadi terror lah tu hebat hebat dalam dalam permainan e-sport ni. Macam mana tu? Tipsnya dia bilang mudah, hanya kita ni mesti berlatih lebih gigih. Pasal usaha tanda kejayaan kan. Ya. Kata ni kalau kan menang tu mesti ada training apa itu ini. Mesti ada usaha lah. Sebatah dari pengalaman saya, kami pun mesti berlatih untuk mendapat kejayaan. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan juga mungkin ada ni beberapa nasihat ya kepada bila-bila kita khususnya kepada pelajar yang meminati PS5 ini ataupun sebelumnya tu. Tapi macam mana untuk pembahagian masa tu, belajar juga, main game juga, mungkin ada nasihat kepada mereka. Kepada yang ingin bermain segala game, contoh seperti PlayStation dan segalanya, boleh membagikan masa dan bermain jika mempunyai masa lapang sahaja. Masa lapang sahaja tu. Tetapi masa lapang juga tidak boleh digunakan sepenuhnya kepada game. Mestilah menggunakan juga sebagai revision untuk pembelajaran lah. So mesti seimbang lah ya, pembagian masa tu mesti seimbang. Baik, kuncinya adalah pandai membahagikan masa agar kita ni indah terlalai dan juga leka dengan permainan ini ya. Baik, kita ada satu lagi tayangan klip video untuk kita saksikan bersama antara games yang akan dirilis ketika pengeluaran PS generasi kelima ini. Baik, game ini diberi nama Gran Turismo, betul ya? Ya, betul. Yang ke-7. Baik, mungkin boleh menceritakan kepada kita apa storyline ataupun cerita di sebalik games ini? Game ini kalau kita ni nampak pasal kereta. Ya. So siapa yang meminati game kereta, Perlumbaan kereta perlumbaan kereta. So bolehlah lihat dulu. Sila lepas minum.
Baik, alhamdulillah ya, itulah tadi telah pun sama-sama kita saksikan ya. Betul. Sedikit paparan mengenai dengan permainan games Gran Turismo ya. Sebuah games perlumbaan kereta ya. Dan alhamdulillah game ini sebenarnya sudah lama ya. Sudah lama dari PS1. Wow, ini keluaran yang terbaru dan kalau kita lihat memang begitu banyak sekali improvementnya, pembaikan yang dilakukan. Dari segi grafik. Dari segi grafik, mungkin petainya juga dan juga jalan ceritanya ya. Jadi sama-sama kita nantikan apabila ia dikeluarkan nanti. Jadi kita ingin mengetahui juga nih apa sahaja pertandingan-pertandingan yang telah pun tuan ikutilah di dalam sukan e-sport ini. Kebanyakannya kami punya persatuan ini mengikuti daripada PUBG Mobile. So kami bermain daripada telefon bimbit. Kami pernah juga mengikuti Miri Tournament, DST Carnival. Ya. 2 kali. Di banyak lagi tournament yang kami ikutilah. Kebanyakannya masa ni pasal COVID kan kami mengikuti online saja. Ya. Jadi kami difahamkan yang ada mengenai dengan pertandingan di Jerudong. Jerudong Mungkin boleh Bredex. dikongsikan sedikit. Pada masa itu pertandingan di Jerudong yang dianjurkan oleh DST, kami mendapat nombor 2. Nombor 2. Ya. Dan memenangi hadiah sebanyak RM1,000. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi foto yang kita lihat pada ketika ini adalah pertandingan tersebut. Ya, pertandingan tersebut. Wow, ini berlangsung di Dewan Di Dewan Bredex, Hall 2. Jerudong Ya, ya. Jerudong. Tempat kedua memainkan kedua. permainan PUBG. PUBG Mobile. Baik, ceritakan kepada kita apa sebenarnya permainan PUBG ini? Permainan PUBG ni ya kalau orang kata ni bertimbak lah. Tetapi ia memang memerlukan strategi dan juga planning-planningnya yang tersendiri ya. Sangat banyak. Selalunya sebelum pertandingan ini memang ada membuat latihan-latihan. Banyak latihan. Latihan mesti banyak dilakukan. Jika tidak akan mencapai apa yang ingin dicapai lah. Jadi itu mereka adalah antara ahli-ahli istikharah ya? Ya. Okey, alhamdulillah. Itu dia yang tempat kedua, memenangi tempat kedua ya. Luar biasa sekali ya. Dan kita ada lagi akan paparkan satu lagi video. Ya, jadi bagaimana kalau kita saksikan bersama? Ya. Alhamdulillah. Ini adalah sewaktu pengumuman ya. Ya, suatu pengumuman. Yang ini masa bulan bila ni? Bulan berapa? Bulan 2. 2 tahun ini? Ya, tahun ini. Okey. Baik, pada ketika itu tempat pertama kumpulan daripada mana? Daripada Wish Warrior. Wish Esport. Brunei? Ya, Brunei. Brunei juga ya. Alhamdulillah. Ini dia Istikharah Istikharah Warrior. Warrior. Tempat kedua sahaja sudah mendapat RM1,000. Ini kalau di negara kita Brunei Darussalam ya. Kalau saya sendiri suka memainkan permainan League of Legends. Ini daripada computer base lah. Tetapi alhamdulillah kalau kita melihat di luar negara, memang hadiah-hadiah yang disediakan sangat lumayan sekali ya. Sehingga jutaan ringgit. Masya-Allah. Tetapi mereka ini memang pemain-pemain yang profesional dan juga sebagainya ya, sehingga melakukan latihan sehingga berjam-jam dalam masa satu hari ya. Baik, mungkin ada pesanan-pesanan yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda kita ni ataupun mereka yang terlibat di dalam sukan e-sport ini. Alhamdulillah kalau kita melihatkan berita-berita dalam negara, orang-orang kita ni ada juga yang dihantar sehingga ke luar negara ya. Baik, mungkin boleh memberikan inspirasi dan juga kata-kata semangat kepada mereka dan juga sedikit pesanan. Bagi pemain e-sukan, bagi pemain e-sukan, janganlah terlalu taksubnya orang akan permainan ni. Dan permainan e-sukan ini mempunyai banyak kelebihan. Seperti kalau saya sendiri, saya suka membuat live streaming. Live streaming menunjukkan bakatnya orang untuk bagi peminat-peminat e-sukan. Dan bermain e-sukan ini juga boleh mendapatkan, setiap individu boleh mendapatkan keuntungan dari permainan inilah. Kalau Azizi sendiri, ada harapan dan pesanan? Pesanan saya kepada pemain-pemain e-sport Brunei,
jika mengikuti pertandingan ataupun kejohanan, janganlah berputus asa walaupun kalah. Tetap usaha lagi kerana tanpa usaha tiada kejayaan. Alhamdulillah, sudah itulah sedikit mengenai dengan permainan e-sport ini. Memang cukup menarik sebetulnya. Ada lebih lagi kepada yang meminati permainan PS ini, di mana PS5 ini akan dilancarkan nanti pada bulan November 2020. Ya, Alhamdulillah. Dan apapun kita ucapkan terima kasih kepada Azizi dan juga Husaini kerana sudi datang ke studio Ramai Pagi untuk membicarakan sedikitlah mengenai dengan permainan e-sport ini. Betul. Kita doakan baju jaya buat kumpulan Istikharah Syndicate ya. Dan mudah-mudahan lebih banyak lagi kejayaan-kejayaan yang akan mereka capai, bukan sahaja di dalam negara malahan juga di luar negara ya. Dan insya-Allah